Di sebuah perkampungan tenang bernama Kampung Masalok, Kota Marudu, tercetus satu inisiatif besar, sebuah permulaan yang menjanjikan perubahan. Pada tanggal 11 April tahun 2025, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict melancarkan sebuah projek yang membawa harapan baru kepada tanah Sabah, projek penanaman jagung bijian di bawah kendalian Koperasi Tanjung Keramat Malaysia Berhad. Sebab kita memerlukan bijian jagung ini untuk keperluan makanan haiwan seperti ayam, lembu, kambing. Jadi kalau kita boleh membanyakkan makanan ini di sini. Saya dijemput oleh Sri untuk melancarkan aplikasi tap-taplah ataupun tap-taplah, kuranglah tap-taplah. Kita masih ada bekalan makanan di dalam negara kita sendiri. Sebab itulah untuk menyokong usaha-usaha gerakan koperasi ini, kita di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, khususnya melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia, sebagai makluman contohnya, Koperasi Anak-anak Pantai Barat, tahun 2023 kita salurkan tabung modal pusingan sebanyak 25 juta. Saya akan terus memberi sokongan penuh kepada Koperasi Tanjung Keramat Malaysia Berhad. Successful macro large-scale commercial farming projects to form this joint venture. I will personally bring and this is what we're going to do it. We actually going to import all the machineries and knowledges. Operational leader in cooperative and also in agriculture. Resmian pecah tanah projek penanaman jagung bijian yang akan dilaksanakan oleh Koperasi Tanjung Keramat Malaysia Berhad, satu koperasi yang berpangkalan di Sabah tetapi mempunyai perusahaan meliputi perkhidmatan di seluruh negara. Projek penanaman jagung ini dibuat di Kampung Masalok, Kota Marudu, dan seperti mana dimaklumkan oleh koperasi ini melalui rakan strategiknya yaitu Syarikat Imad. Mereka memulahkan perniagaan ataupun memulahkan penanaman ini pada keluasan 150 ekar, tetapi dalam jangka masa panjang sehingga 2030 seluas 5.000 ekar sasaran penanaman jagung bijian, dan keseluruhan projek ini melibatkan pelaburan bernilai 25 juta ringgit. Saya percaya ianya akan menyumbang kepada food security dalam negara kita, khususnya jagung bijian, dan dalam masa yang sama akan menyumbang kepada aktiviti ekonomi negara kita, khususnya di daerah Kota Marudu ini. Saya dan kami di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan menyokong penuh perusahaan penanaman jagung oleh Koperasi Tanjung Keramat Malaysia ini, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh dan motivasi kepada koperasi-koperasi lain supaya turut sama terlibat di dalam perusahaan pertanian untuk menyumbang kepada food security kita. Saya percaya akan melibatkan kampung-kampung sekitar juga, dan selepas ini kita akan ke Kampung Masalok untuk menyempurnakan acara pecah tanah ini, di mana saya dipahamkan batch pertama jentera-jentera itu sudah berada di lapangan untuk memulahkan penanaman pada keluasan 150 ekar yang pertama. Mungkin boleh Sabah yang boleh beri jaminan pada berlaku isu-isu geopolitik serta bercakap tadi dari segi food security. Itu sebab saya datang hari ini untuk menyarankan kepada koperasi-koperasi juga pemilik-pemilik tanah untuk bekerjasama dengan mana-mana koperasi ataupun syarikat lain ataupun atas inisiatif sendiri untuk membangunkan tanah yang dimiliki masing-masing supaya boleh dibangunkan untuk pertanian yang boleh menyumbang kepada food security, bekalan makanan dalam negara, juga kepada sektor peternakan juga. Yang ini untuk
kita menjaminkan bekalan dalam negara. Siapa lagi yang boleh menjamin bekalan makanan dalam negara kalau bukan kita sendiri? Jadi kita dan kami di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, untuk koperasi saja kita menyediakan tabung modal pusingan untuk sektor agro pertanian saja 100 juta ringgit setiap tahun yang boleh kita salurkan. Satu-satu koperasi itu boleh mendapat pembiayaan untuk mengembangkan perusahaan penanaman penternakan masing-masing, ya, supaya akhirnya kita boleh berdiri di kaki sendiri, boleh mandiri sendiri dalam soal bekalan makanan dalam negara kita, karena kadar kebergantungan kepada import makanan itu sangat tinggi di negara. Mari kita ambil iktibar daripada bekalan makanan, terutama beras yang pernah menjadi isu di Sabah pada tahun yang lepas, ya. Jadi ada isu bekalan beras tempatan, bekalan beras dalam pasaran pada ketika itu. Saya percaya tanah-tanah yang begitu luas di Sabah ini boleh dibangunkan untuk menangani insiden sedemikian. Ya, jadi itulah kementerian tampil datang pada hari ini menyokong inisiatif yang dimulakan oleh Koperasi Tanjung Keramat yang ingin yang akan memulakan penanaman jagung bijian di Kampung Masaluk pertama. Dengan 150 ekar tanah sebagai langkah pertama, projek ini mensasarkan peluasan sehingga 5,000 ekar menjelang tahun 2030 dan pelaburan mencecah 25 juta ringgit sepanjang tempoh itu. Bukan hanya untuk memenuhi keperluan makanan negara, tetapi untuk mengangkat martabat ekonomi luar bandar, terutama di pedalaman Sabah yang sering terpinggir. Seterusnya, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ewan Benedict meneruskan program lawatan ke tamu desa yang telah siap. Di pelosok pedalaman Sabah, di sebuah perkampungan kecil bernama Kampung Tagaroh, satu perubahan besar sedang berlaku. Golongan ibu tulang belakang ekonomi keluarga di sini kini berpeluang berniaga dalam suasana yang lebih selesa dan teratur. Ini hasil pembinaan premis tamu desa, sebuah inisiatif yang membuka lembaran baru untuk usahawan kecil luar bandar. Dengan peruntukan sebanyak RM200,000 daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, premis ini merupakan salah satu daripada 94 projek serupa yang dibangunkan di seluruh negara dalam usaha merancakkan ekonomi komuniti setempat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ewan Benedict hadir menyaksikan sendiri denyut nadi perniagaan desa.
Beliau bukan sekadar merasmikan tetapi juga mengenang semula kisah hidupnya sendiri. Jumius yang mengatur lawatan singkat. Hari ini saya singgah saja kerana saya perlu bergegas ke KK, mesti sampai di PPNS jam 3, ada perjumpaan dengan Ketua Menteri dengan adun-adun. Tapi hari ini saya teruja meninjau sendiri pelaksanaan tamu desa Tagaro atas permintaan masyarakat di sini, khususnya saudari Suzy ini sampai dia bubut saya di KL pun dia bubut, di Pinampang dia bubut, di Kedamaian dia bubut, meminta peruntukan untuk kemudahan ini, dan sekarang ini telah dilaksanakan tahniah buat semua. Jadi pahamkan tamu hari 3 di sini, tapi dibuat khas hari ini supaya saya boleh singgah menaik pengawin. Satu yang sangat memujahkan saya daripada semua mijak tadi yang berjual satu orang saja bapak, yang lain semua ibu. Ini mengingatkan saya kepada ibu saya kerana tamak aku digulung pedagang negeri Megalokoyo, pedagang sayur. Kenapa saya wujudkan peruntukan tamu desa di Kementerian Usahawan Koperasi? Kerana saya bermula daripada anak seorang penjual sayur di tepi jalan, anak penjual sayur di Tamu. Jadi bila ada kesempatan untuk mengubah kemudahan tempat ibu-ibu berjual itu, saya rasa saya telah berikan sesuatu kepada perjuangan ibu kita, dan ini terbukti kerana hampir semua yang berjual di sini adalah ibu-ibu. Walaupun setakat ini kemudahan di sini dengan peruntukan sekitar 200.000, saya berharap setidak-tidaknya tidaklah ibu-ibu ini berpanas, tidaklah ibu-ibu ini berhujan, ataupun tidaklah berlumpur setiap kali berjual. Saya tahu kamu pakai mijak sendiri, pakai lapik sendiri. Saya akan sampaikan sumbangan saya RM5.000 hari ini supaya semua ibu-ibu yang berjual ini mesti ada mijak dan kerusi. Walaupun saya paham ada juga yang letak di atas lantai, tapi saya harap sumbangan ringkas itu yang saya salur melalui pimpinan di sini, saudari Suzy, yang akan beli meja lipat ini dan kursi, supaya yang ini kamu simpan berguna sebagai tambahan. Biar saya tidak mahu ibu-ibu ini dapat kemudahan di sini masih sakit pinggang duduk seperti Inan. Jadi pastikan Inan yang duduk ini, Suzy, dapat mijak bayanan di jualan. Ya, jadi setakat itulah persinggahan saya. Saya akan datang semula, nanti saya akan atur tariknya. Walaupun ada permintaan saya datang bulan 6, saya tidak dapat berada di sini datang karena masa itu saya berada di luar negara membawa usahawan-usahawan dan koperasi kita ke Expo di negara Jepun. Jadi saya akan jadwalkan kehadiran saya seterusnya. Saya ingin doakan semua ibu-ibu dan yang berjual di sini diberi kesehatan, kekuatan, jangan putus asa. Kalau ibu saya seorang ibu tunggal boleh sekolahkan saya karena pendapatan daripada sayur, daripada kopi, daripada mui yang dia jual dulu. Kita di Tagaro, kita di Kota Merdu juga boleh. Yang akan mengubah kita ini adalah anak-anak kita yang akan menilai pengorbanan perjuangan ibu-ibu. Dia akan ingat nanti suatu hari nanti di orang yang akan datang bila besar datang semula kepada kita. Saya tidak mau lagi ibu saya berjual dalam keadaan yang seperti mana yang saya usaha untuk buat pada kita. Jadi insan Pawagu, saya amu aku alai terhiti, saya singgah saja, tapi saya akan datang semula. Ya, jadi tahniah kepada semua ibu-ibu dapat kemudahan ini. Terima kasih Jumius, terima kasih Suzy. Zaman kecilnya, ibunya seorang ibu tunggal menjual sayur dan kuih muih di Tamu, berteduh hanya di bawah gerai yang dibina dari buluh dan kayu bulat. Kisah itulah yang menjadi ilham kepada pelaksanaan projek Tamu Desa sebagai cerminan dasar pandang ke timur dalam negara.
Kini, setiap hari Rabu, 25 usahawan aktif, kebanyakannya wanita, menghidupkan tamu ini. Mereka menjual hasil tani, barangan tempatan dan makanan tradisional. Bukan lagi di bawah payung dan kanopi, tetapi dalam bangunan yang kukuh dan selesa. Dengan sokongan tambahan seperti sumbangan sentuhan kasih bernilai RM5,000 untuk kemudahan niaga, impak projek ini semakin terasa. Menurut pengerusi JKK Kampung Tagaro, Redjo Galenang, kehadiran premis ini bukan sekadar meningkatkan keselesaan, tetapi turut melonjakkan potensi pemasaran hasil pertanian tempatan. Inisiatif seperti ini membangkitkan semangat, menyuntik keyakinan dan membina masa depan yang lebih cerah bagi komuniti luar bandar di negeri Sabah. Dari kisah ibu yang berniaga di tepi jalan, lahirlah inspirasi untuk ribuan lagi ibu lain di seluruh negara. Inilah wajah sebenar pembangunan apabila kemajuan menyapa setiap penjuru tanah air tanpa ada yang tercicir.